Kemudian Allah mengarahkan Nabi Lut alaihi salam untuk pergi ke satu tempat berdakwah, kerana di negeri itu sedang merebak satu penyakit yang tak pernah ada lagi dalam alam ni, iaitu penyakit laki menikah dengan laki-laki. Penyakit laki-laki menikah dengan laki-laki. Tempat tu nama dia Sadum. Ni nak dengar fakta ni malam ni pasal Nabi Lut ni. Tuan-tuan tengok bagaimana sifat kaum Nabi Lut ni sehingga membuatkan Allah Ta'ala murka. Sampai tahap apa? Sebab homoseksual yang diamalkan oleh kaum Nabi Lut ni tahun 2018 turut diamalkan. Ada komuniti masyarakat yang macam ni ada. Tapi setara mana? Ni seronok ni, ceramah belah sini boleh cakap utara kan. Setara mana masyarakat hari ini mengamalkan dan membenarkan dan meredai dan mentakpakan LGBT ni kan? Kalaulah tahap pengamalan dan redha mereka kepada amalan songsang ini sama seperti apa yang diamalkan oleh kaum Nabi Lut, maka natijah dia juga sama, iaitulah akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dahsyat sekali. Azab di atas azab di atas azab. Saya kita tengok. Ceramah saya tak panjang. Kan? Sat je. Tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Allah pun arahkan, wahai Lut, kamu pun rasul, pergi ke satu negeri namanya Sadum. Di sana ada kemungkaran yang luar biasa yang semenjak aku ciptakan alam tak pernah lagi dibuat kemungkaran itu. Berzina pernah ada. Arak pernah diminum sebelum-sebelum ni. Bunuh pernah dilakukan. Wahai Lut, negeri yang kamu nak pergi ni, negeri Sadum ini, penduduk negeri itu mengamalkan satu benda yang semenjak diciptakan alam ini tak pernah dibuat perkara itu. Apa dia? Iaitulah hubungan seks songsang. Maka Nabi Lut pun berhijrah daripada Palestin bersama istrinya. Isteri Nabi Lut normal lah. Yang dengar ni. Sekali sebab dia ada kaitan lagi. Lagi kat cerita sekali ni dia ada kaitan. Isteri Nabi Lut normal. Dan dua anak perempuan Nabi Lut alaihi salam, maka pindahlah daripada Palestin pi ke Sadum. Kan, benda apa Sadum kan? Sebutlah negeri moden ni baru kenal. Kan? Negeri yang moden, negara yang moden hari ni, Sadum ni terletak di Jordan. Syria, Jordan, Palestin, negara haram Israel, Lebanon, semua duduk dekat-dekat. Boleh buka, nak faham antara cara nak faham sirah, cerita-cerita Nabi ni, kena tengok sama peta Arab ni, baru kita boleh faham sepenuhnya. Oh, Nabi ni pindah mai ke sini, pi ke sini, kan? Bila Allah arahkan Nabi Lut, wahai Lut, pi tempat ni, perangai mereka ni dah makin teruk, makin merebak. Masyarakat dia semakin meredai. Jadi tak kisah dah. Kira masyarakat dia ketika itu pi minang anak dia lelaki, minang anak lelaki juga. Tu tahap tu saya sebut satu tu. Zaman tu, tuan. Kemudian dia bawalah anak dengan isteri dia, dah dapat arahan Allah untuk pergi ke Sadum, iaitu selatan Jordan. Jordan ni alhamdulillah daripada utara sampai ke selatan saya dah sampai dah. Kan?
Alhamdulillah. Waktu belajar dulu ni, saya belajar Syria tapi Jordan sebab ada kakak di sana, maka sebab tu pergi sana tu. Pergi berjalan, pergi ziarah, apa semua kan. Dia duduk paling ujung sekali. Hari ni sebahagian daripada travel umrah ni, syarikat umrah, dia buat berjalan pergi ke Jordan. Jordan dulu baru pergi buat umrah. Ataupun Jordan masuk negara haram Israel, lepas tu pergi buat umrah. Ataupun pergi Turki, lepas tu pergi buat umrah pun ada. Macam-macam. Entah no? Ataupun pergi umrah balik singgah Jordan pun ada. Maka antara tempat yang mereka bawa ialah Sadum ni lah. Hari ni orang panggil, lagi kecil sikit, dia panggil Laut Mati. Laut Mati itulah tempat yang Allah terbalik tu. Kan? Laut Mati lah dahulunya tempat Allah turunkan bala di negeri penempatan kaum Nabi Lut alaihissalam yang mengamalkan hubungan seks songsang dengan menterbalikkan bumi Sadum itu. No? Jadi maka Nabi Lut pun hijrah, dia pun pergi duduk di Sadum ni. Nah, hari ni Laut Mati itu. Kemudian bila sampai di sana, Nabi Lut dia menyebarkan dakwah dia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang mengamalkan seks songsang ni semakin merebak. Walaupun setelah Nabi Lut menetap di kampung tu. Semua rasul dia akan bagi tahu, aku pesuruh Allah. Ini kaedah. Ini kaedah. Dia tak ada rasul dia malu-malu macam hari ni orang tanya ustaz ke? Ish. Tak ada nak start lagi. Duk jawab macam-macam. Tak ada nak start lah. Ustaz kecil-kecilan lah. Apa. Rasul dia tak ada. Dia nak buat tawaduk pelik, tak ada. Rasul dia akan pergi semua tempat, market ke, sekolah ke, pejabat ke, tempat berhimpun ke, di padang ke, pergi jalan dia akan abang, ana Rasulullah. Aku pesuruh Allah. Apa yang kalian buat adalah mungkar. Allah pilih aku untuk bagi tahu kepada kalian, perbuatan ini boleh mengundang bala Allah dan kalian akan diseksa oleh Allah di akhirat. Kalau terus begini dan tidak bertaubat. Ini panggil Rasul. Tapi bukan dia pergi kat semua orang, dia panggil ahli neraka ke ahli neraka, tak. Dengan penuh hikmah, penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Kat mana kena tegas, dia tegas. Kat mana kena berlembut, dia berlembut. Ini Rasul. Dan kebanyakan Rasul yang Allah sebut dalam Quran, Allah cerita mereka berdakwah siang dan malam. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah siang dan malam. Nabi SAW sama, Nabi Lut sama. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dia pergi jumpa kampung ni lebih kurang 4 daerah, 4 bandar besar, dan penduduk Sadum dengan satu lagi di sebelah dia, nama apa saya tak ingat. Kan Sadum yang paling besar sekali, penduduk tu lebih kurang 400,000 orang. Majoriti penduduk itu homoseksual. Majoriti. Maka sebahagian wanita-wanita dia keluar pergi ke negeri lain, sebahagian. Lepas tu hak berbaki pula apa dia? Yang berbaki pula lesbian. Ada disebutkan dalam sebahagian tafsir. Lesbian pula dah. Lepas tu nak main anak kot mana eh? Dah lah majoriti gay, homoseksual. Lepas tu hak sebahagian wanita berhijrah keluar sebab tidak dinikahi. Tuan-tuan, kad kenuri zaman tu, jantan menikah jantan. Senang faham. Tahap dia sampai macam tu. Tuan-tuan nak tengok macam mana apa bukti tahap dia sampai tahap tu, saya sebut. Bukti daripada Quran. Betapa
kelakuan seks songsang itu diamalkan secara melebar dan tak ada siapa malu. Dia kata macam ni lah, zaman hari ni benda tu legal. Maksudnya benda tu ada dalam undang-undang. Boleh bernikah waktu tu. Dalam undang-undang kerajaan Sodom boleh berkahwin. Dan memang kita akan nampak perkahwinan tersebut seperti mana yang kita tengok pada masyarakat moden hari ini. Ada tak? Ada. Ada tak negara yang mengundang-undangkan benda ni, yang membenarkan? Ada. Selain daripada Kanada dan Amerika Syarikat, dan antaranya Australia sedang diperbahaskan. Sedang dibahas. Saya tak tahulah, mungkin dah lulus dah kot. Waktu saya pergi ceramah di Australia, saya pun tak ingat dah. Sydney ke Melbourne pun saya tak ingat dah. Waktu tu paling panas sekali ketika itu di parlimen mereka ialah meluluskan satu akta undang-undang perkahwinan sejenis. Duk berlawan, ada dua grup ketika tu, dan mereka duk turun di jalan-jalan, mereka duk turun di tempat-tempat awam, berceramah, ketuk pintu ke pintu. Saya tanya, saya tengok, saya kata ni ada pilihan raya ke? Bukan pilihan raya. Mereka duk berlawan untuk luluskan undang-undang ni. Ada dua grup lah, separuh setuju, separuh ahli kabinet tu tak setuju. Apa keputusan dia saya tak tahulah. Noh, untuk membenarkan perkahwinan sejenis tersebut. Tuan-tuan, sampai tahap tu. Berlaku tak zaman hari ni? Berlaku. Ada tak masyarakat ni di Malaysia? Ada. Ada tak yang memperjuangkan hak mereka ni? Ya. Ada satu kumpulan yang sedang memperjuangkan hak mereka ini. Keadaan umat Nabi Muhammad ni, dia akan semakin elok ke? Dia akan maksiat, dia akan semakin membarah? Jawapan dia akan semakin membarah. Semakin jauh zaman kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zaman Rasulullah, maka mereka akan semakin jauh daripada Allah. Ini kaedah. Orang baik sentiasa akan ada, pejuang Islam sentiasa akan ada. Orang yang berada di pihak kebenaran sentiasa akan ada sampai kiamat. Cuma dari sudut iman, dari sudut soleh, semakin dekat dengan kiamat, maka semakin bertebaranlah kejahatan, semakin ramai orang jahat dan semakin kurang orang baik. Yang ni kaedah hadis berlambak. Kita tak bahas tajuk tu. Tuan.